Sampai jin ni ajak kahwin. Tuan-tuan kenal Bunyan? Saya dah anak 3 waktu itu. Kalau tuan-tuan muslimat rasa tak apa confident cerita saya ni, tanya zaujah saya kat belakang. Bunyan sampai ajak kahwin. Saya bukan handsome tuan-tuan. Nak kata manis tak manis, manis lagi ustaz manis. Saya tawak habiah. Nak kata baik, jahat. Nak kata lurus, tak lurus. Cerita pasal jin. Nak cerita ni pasal penipuan. Saya kata satu hari saya berkecimpung tuan-tuan dalam bab perubatan Islam ini. Cerita duk halau jin ni banyak tahun. Sampai satu masa saya tinggalkan tuan-tuan. Sebab apa? Satu hari tuan-tuan saya semayang di satu masjid lama, nak kait dengan taubat. Di satu masjid lama datang satu orang tua tuan-tuan, pakai jubah putih, serban putih, janggutnya putih. Tengok keadaannya Masya Allah macam uzar. Saya semayang asar waktu itu sorang-sorang. Lepas semayang dia pegang peha saya. Dia kata, anak, dia kata, boleh tak aku nasihat kamu satu perkara? Dia kata, boleh. Dia kata, jangan jadi Tuhan. Dia kata, jangan jadi Tuhan. Dia kata, dan jangan ambil sifat Tuhan. Waktu dia bercakap tuan-tuan, saya terfikir, lalu jatuh air mata saya setitis demi setitis. Sehingga saya meraung tuan-tuan, menangis dalam keadaan yang teresak-esak di dalam masjid itu. Saya kata selama ini aku ditipu oleh bangsa-bangsa jin ini secara yang tidak aku sedar. Pertama, perasan tak tuan-tuan, bila kita dah ubat orang, orang datang kepada kita berubat, kita akan kata apa? Pulan bin Pulan dulu pernah berubat dengan saya, alhamdulillah baik. Datang perkataan ini. Syaitan ini dia akan hapus segala kebaikan kita. Kedua, orang yang duduk di dalam perubatan ni tuan-tuan, dia akan ada zikir khas. Pasal apa tuan-tuan? Jin ni dia pandai. Kalau kita tak istiqamah berzikir, kita kata apa? Kita punya power low. Kita tak boleh beat setan. Setakat anak-anak setan ni tuan-tuan, ayat kursi pergi. Ni bapak setan. Bapak setan dia tak pergi. Setakat pencacai pergi, hak bagi dedak dia lari, dia habis lah. Hak bapak ni dia tak pergi. Dia tak makan setakat 100 200. Hak bawah ni 150 dia makan. Hak atas dia tak makan 50, dia makan juta mah. Hang bubuh lah ayat kursi. Plate ni dia tak lari, dia gelak ke hang? Cakap ayat kursi, aku ikut lah. Secara tidak langsung kita berzikir tuan-tuan, kita ditipu oleh syaitan. Secara tidak langsung, telah kerana dia. Maka amalan kita ni habis macam tu ya. Dia tipu kita puluh tahun. Kalau tuan-tuan yang tak terlibat dengan apa-apa, tuan-tuan zikir kerana apa? Tuan-tuan zikir kerana apa? Awak tak boleh jawab ni. Saya kata pasal apa? Bodoh sangat. Kerana Allah. Saya ni zikir kerana Allah. Saya tak kerana ini, saya tidak kerana ini. Dan tuan-tuan tak fikirkan benda tu. Betul tak? Maka keikhlasan itu akan berlaku. Maka pada ketika itu, apabila kita duduk pada tempat itu, kita kena rujuk kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya maha cemburu. Allah ini maha cemburu. Sebab itu di dalam masalah ikhlas, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah. Dosa kita terlalu banyak tuan-tuan dengan Allah, secara yang kita tidak sedar.
secara tak sedar, tuan-tuan. Tetapi dosa ini adalah dosa batin. Sebab itu ulama menyatakan tanda dosa itu diampunkan oleh Allah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hidayah itu datang bagaikan hujan yang lebat. Tanda dosa itu diampunkan oleh Allah, pintu hidayah itu terbuka untuk kita. Kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Pertama. Yang kedua, kita merasakan kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kita rasa seronok. Kita salat, kita rasa seronok. Kita zikir, kita rasa seronok. Kita baca Quran, kita rasa seronok. Kita sembahyang malam, kita rasa seronok. Kita mengajar ini rasa seronok. Semua kita rasa seronok. Kita buat kerja agama rasa seronok. Kita duduk dalam majlis ilmu ini kita rasa seronok. Tandanya dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau kita melakukan ketaatan dan ibadat, kita tak rasa seronok, tuan-tuan. Kita rasa membenci ketaatan. Kita benci ketaatan. Kita benci ketaatan. Dosa kita masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita rasa manis di dalam melakukan ketaatan? Kita beramal dengan Islam, kita rasa manis. Perempuan muslimat bertudung rasa seronok dengan Allah. Muslimin beramal dengan Islam rasa seronok dengan Allah. Tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Manusia ni tak pakai, tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita. Kemarin sahabat kita telah meninggalkan kita, almarhum Ustaz Murtada. Mungkin saya dulu akan meninggalkan tuan-tuan daripada tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita, tetapi kita akan sentiasa bersama dengan hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sentiasa bersama Allah fid dunya wal akhirah. Di alam barzah kita akan bersama Allah. Baitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Sebelum hakikat betul-betul kembali kepada Allah, daripada sekarang hendaklah kembali kepada Allah. Hati mula rasa manis dengan ibadah. Yang ketiga, Allah meletakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Ini tanda dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita mula berkurang. Allah mula telah menghalang kita kepada tempat-tempat kejahatan. Bila dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah, Allah mula letakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Mana tempat kebaikan? Bersama dengan orang saleh, majlis ilmu. Dan Allah mula sekat kita kepada tempat-tempat kejahat. Dulu kita kaki panggung, mula tak pergi panggung lah. Ni kadang siap-siap mengaji ni tengok wayang ni. Bodoh. Tak takut neraka apa? Cukup lah. Kita mengaji, kita tahu dah. Katalah dalam panggung tu malaikat tarik nyawa. Orang tanya mati di mana? Panggung wayang. Mati di mana? Stadium bola. Yahudi ni berjaya dah dengan kita, tuan-tuan. Berjaya sangatlah. Berjaya dah dengan kita ni. Dia berjaya tipu kita terang. Lepas tu kadang-kadang orang komplain kat saya, Ustaz jangan terlalu syadid, dia kata. Kita kata dah, tengok orang perempuan tak pakai tudung kita marah. Tengok orang lelaki pakai seluar pendek, pasal apa kita tak marah? Kita pakai dalil Imam Malik pula. Atau mentaro betul. Tengok orang lelaki pakai seluar pendek haram. Yang main tu nak taklid dia apa pasal?
Perempuan buka aurat, kita marah. Tengok dia pakai seluar ketat. Pakak-pakak ramai. Yang tengok ni kadang-kadang kepiah di atas kepala. Tak takut Allah Ta'ala kan? Tak adakah rasa takut dengan Allah? Tak adakah rasa khasyah dengan Allah? Tak adakah rasa khasyah dengan Allah? Orang kata Ustaz Ahmad Rizam sadid. Tuan-tuan macam ni, saya bagi satu misal. Maaf Ustaz, malam ni macam panas sikit. Mereka ni bayar-bayar anak saya ya. Betul almarhum Ustaz Murtada meninggal. Menitis air mata saya tu, tak boleh tahan ya. Almarhum panggil saya ayah tuan. Dia Ustaz Yaakob. Bila jumpa dia kata, ayah apa abang? Tak mau cerita pasal dia. Ni tadi. Baik. Orang kata kita syadid dalam masalah hukum. Hukum ni hukum Ustaz Ahmad Rizam ke hukum Allah? Tuan-tuan ni. Apa saya berlemah sangat ni? Sejuk apa? Hukum ni hukum Ustaz Ahmad Rizam ke hukum Allah? Hukum Allah. Tuan-tuan, jiran kita, rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar, tuan-tuan. Dalam rumah itu ada anak perempuan dia, ada anak kecil. Lalu orang kata, rumah terbakar, tolong. Kita duduk depan rumah dia, kita cakap, kita buat lagu ni. Rumah terbakar pada. Orang lalu tanya, hangat tak dalam tu? Orang setiap kali orang lalu tanya, hangat tak? Orang yang duduk dalam tu hangat tak? Orang kata hangat. Bodoh punya orang. Tolonglah ambil air. Dah tak? Sekurang-kurang satu timba ambil lah, tolong jual. Tak. Kita tak mahu. Nak tengok. Sebab Nabi Adam duduk dalam api sejuk ada. Kulna ya naru kun barda wa salaman ala Ibrahim. Betul tak? Orang yang berbuat maksiat bermakna dia telah mula nak dimakan tubuhnya oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berbuat dosa dan maksiat, bermakna tubuh kita mula hendak disambar oleh api neraka Allah. Pada ketika itu orang ada satu hamba Allah menyelamatkan kita daripada disambar oleh api neraka Allah. Apakah itu dinamakan syadid? Melampau ni, melampau. Jangan selamatkan saya, biarlah saya terus go to hell forever. Apakah ini perkataan orang yang beriman? Tuan-tuan, Ustaz Wadi Anwar sekarang ni masih duduk di hospital. Ustaz Wadi ni terkenal, masyhur bercerita tentang Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Tuan-tuan selalu cerita pasal Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Saya nak tanya tuan-tuan. Satu. Ni nak kena ni, aku marah ni. Ngaji tiap malam tapi tak ingat hampa buat dosa banyak apa? Antara yang menghilangkan ilmu dan amal adalah dosa. Orang kata Ustaz jangan duk cergah lah Ustaz. Aku bukan sergah hampa, aku sergah setan yang duduk kat hampa tu. Tiap-tiap anak Adam ada seorang malaikat, ada seorang setan. Setan tu lah yang duduk kacau kita. Siapa yang ikut Dajjal? Pertama, siapa dia? Hampa bukan orang bodoh. Fotografer ada, engineer ada, technician ada. Semua orang bijak pandai, cikgu ada. Takkan tak ingat benda ni? Benda ni simple lah. Pertama, Yahudi saja, Nasrani tak ada. Yang sembah patung-patung tu, yang wil-wil tiap tahun tu tak ada ikut. Siapa dia? Orang kafir. Yang kedua, munafik. Yang ketiga, fasik.
Kafir kita tak masuk, munafik kita tak masuk. Kita masuk di mana? Fasik. Nak keluar daripada fasik, pintu dia apa tuan-tuan? Pintu dia taubat, bukan pintu maiden. Kita takut kita yang dah mengaji ni jadi pengikut Dajjal. Kita takut kita yang dah mai masjid ni jadi pengikut Dajjal. Sebab kita tak taubat. Nak hilangkan daripada status fasik itu, jalan dia taubat. Dosa yang kita buat, Allah tak kira tuan-tuan. Kita nak kata apa, kita katalah. Tapi ini hukum aku. Hukum aku takkan berubah. Hukum aku tetap relevan sampai bila-bila. Siapa mencuri, potong tangan. Kita kata potong tangan tak relevan. Mencuri di pasar raya, staf pasar raya mencuri di pasar raya, dia tak potong tangan. Dia potong apa? Dia potong gaji. Lepas tu bulan depan dia curi lagi. Gaji hari ni dah potong dah, gaji bulan depan tak potong lagi. Dia curi lagi. Sebab itu hukum Allah Ta'ala dia mendatangkan khasyah. Hukum Allah Ta'ala ni mendatangkan takut kepada Allah. Jadi jangan kita masuk di dalam pengikut Dajjal. Taubat dengan Allah. Taubat. Macam mana jalan taubat? Istighfar. Macam mana jalan taubat? Buat kebaikan. Macam mana jalan taubat? Pada istilah dia, an-nadmu, menyesal dengan Allah. Ya Allah, aku menyesal dosa yang aku buat. Kita menyesal dengan Allah tentang dosa yang kita buat. Semua dosa-dosa kita. Allah tak boleh bohong tuan-tuan. Manusia boleh bohong. Tuan-tuan tengok saya, tengok dengan ridak saya, dengan serban saya, dengan jubah ustaz ni soleh. Tuan-tuan tak tahu, Allah yang tahu. Allah yang tahu saya macam mana. Hati saya macam mana. Hubungan saya dengan Allah macam mana. Jadi kita balik pada Allah. Saya nasihatkan diri saya dan saya nasihatkan tuan-tuan, baliklah sama-sama kepada Allah. Balik kita sama-sama kepada Allah. Jadi setakat ni dulu. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.